Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin insan jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan malam ni tengok kurang sikit no? Saya tahu sebab semua live. Jadi dah ada live, jadi mereka pun duduk kat rumah lah. Baik cuti kot no. Jadi ni tuan-tuan live di Facebook masjid ni lah. Bagus tuan-tuan lah. Kalau mana-mana masjid setakat ni ada masjid yang buat, ada satu lah di taping tu, ada satu buat. Bagus jugalah tuan-tuan. Kalau ada penduduk taman yang tak boleh kan ikut ke apa ke, jadi dia boleh lah tengok live. Baik. Cumanya tuan-tuan sekarang ni ustaz-ustaz nak live pun fikir. Sebab ada orang dia cari silap. Kalau ada silap boleh react tuan-tuan. Macam-macam tuan-tuan. Jadi ilmu kadang-kadang kita risau. Akhir zaman ni ilmu bukan untuk diamalkan. Takut kadang-kadang lah teguran untuk saya dan ustaz yang lain. Takut ilmu yang kita ada lebih banyak kita membawa fitnah kepada masyarakat. Itu yang tak seronok tu. Betul tak? Baik, jadi tuan-tuan, sebab tu Nabi SAW sebut akhir zaman ni untuk kita dapat ilmu mudah, akses. Nak akses pada ilmu ni mudah tuan-tuan. Tuan-tuan tak perlu pelik pun. Kalau tuan-tuan jumpa ada seorang ustaz, banyak maklumat dia. Ya, sekarang mudah untuk kita akses pada ilmu. Tak macam dulu tuan-tuan. Ulama-ulama hadis, ulama-ulama tafsir, ulama-ulama fiqh, kalau nak menuntut ilmu ni kena menuntut perjalanan yang jauh. Daripada Madinah ke Mesirnya, daripada Mesir ke Syamnya jauh. Perjalanan yang berbulan-bulan untuk satu hadis, untuk jumpa seorang tok guru. Tapi akhir zaman ni tuan-tuan bagi tahu saya ya, tuan-tuan nak kitab apa? Banyak adalah handset saya ni. Tuan-tuan ada software lah tuan-tuan. Orang buat dalam bentuk dulu Maktabah Syamilah. Tuan-tuan nak bab hadis, tuan-tuan nak tahu perawi dia, siqah tak siqah daripada daripada A, B, C, D sampai pada Nabi SAW. Sekarang ni tak perlu pun untuk kita berjalan beribu-ribu kilometer tuan-tuan. Cukup sekadar tuan-tuan buka laptop, type nama rawi, keluar. Betul tak? Senang. Nak satu masalah fiqh, type, keluar. Semua sebut dari internet pun ada tuan-tuan. Akses pada ilmu mudah. Sangat mudah. Lah ni orang dah ubah jadi mobile application. Tuan-tuan tengok di Google Play, macam-macam kitab ada tuan-tuan. Mudah tuan-tuan. Tuan-tuan tanya saya ada 4 mazhab, 13 mazhab, ada tuan-tuan. Mudah tuan-tuan. Tapi kenapa bila akses pada ilmu tu mudah? Nabi sebut zuhurul qalam, banyak pen. Maksud dia banyak buku. Sama ada digital ke bukan digital ke, banyak bahan-bahan ilmiah ni. Banyak. Tuan-tuan pergi universiti, banyak jurnal-jurnal tuan-tuan yang orang tak baca pun tuan-tuan. Banyak tuan-tuan akses pada ilmu. Tapi dalam masa yang sama juga Nabi SAW sebut wa yaksurul jahl, banyak kejahilan. Sebab kadang-kadang ilmu ni menjadi perdebatan di kalangan ustaz. Betul tak? Kita tengok internet, ada ustaz-ustaz yang berbahas. Betul tak? Bahas ni, bahas tu. Sedangkan masyarakat semayang pun tak. Betul tak? Bab semayang pun tak tahu. Dia pun ingat doa kunut rukun ada tuan-tuan. Dia ada ingat tahiyat awal rukun. Allah tuan-tuan. Ada ingat zikir dalam sembahyang tu rukun. Tak tahu rukun sunat pun tak tahu. Tapi sebahagian ustaz dah tuan-tuan.
Dia mengaji agama, sibuk bertelagah tentang isu-isu khilafiyah. Yang akhirnya kita tengok kiri kanan depan belakang masyarakat jauh pada agama, tuan-tuan. Ini realiti, tuan-tuan. Nabi sebut banyak akses pada agama mudah, tuan-tuan. Ini tuan-tuan pun ada buat live lagi. Orang taman boleh buka live tengok, betul tak? Tapi di keliling kanan kiri kanan banyak kita tengok orang yang jauh daripada agama. Sebab kadang-kadang muhasabah untuk diri saya dan banyak lagi lah ustaz-ustaz dalam ni pun saya ingin yakin banyak ustaz yang ada ilmu. Kadang-kadang kita kena berhentikan lah daripada perbahasan, perdebatan khilafiyah yang tak berkesudahan. Baik, tuan-tuan, tak apa. Jadi kita berhenti di mana ni, tuan-tuan, kitab kita ni? Ya, muka surat 31, tuan-tuan. Ustaz Jo ada di Mekah? Ada di sini? Ada. Ustaz ada seorang. Cikgu Aziz selalu ada dia. Covid. Oh, Covid. Moga-moga Allah Ta'ala beri kesembuhan. Ada di sini kot. Di sini lah. Tak apalah. Ni ramai Covid kot ke macam mana ni? Covid seorang je. Tapi ramai tak ada. Oh, live, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, tak apa. Kita tengok, tuan-tuan, muka surat 31. Kitab kita. Apa artinya madza intima ila Islam? Apa artinya saya menganut Islam? Jadi kita berada di bawah topik besar dia, bab yang kedua. Saya mestilah Muslim di sudut ibadah. Menjadi Muslim yang sebenar-benarnya. Jadi bila sebut Muslim ni, dia isim fa'il bagi perkataan Islam. Siapa bagi kita nama Muslim ni? Siapa yang bagi nama agama yang betul ni agama Islam? Siapa yang bagi nama? Yang bagi nama dia Allah. Inna dina indallahi Islam. Agama di sisi Allah agama Islam. Apa nak Islam? Inqiyad wal istislam wa ta'ah. Tunduk, serah diri, taat pada Allah. Itu makna dia. Serah diri, taat pada Allah. Tunduk, patuh, serah diri pada Allah. Muslim maksud dia apa? Orang yang tunduk, patuh, taat pada Allah Azza wa Jalla. Itu maksud Muslim. Jadi dia kata ni orang yang Muslim. Nak menjadi Muslim, orang yang tunduk, inqiyad, orang yang istislam, orang yang taat pada Allah dari sudut ibadah. Jadi kita berada pada yang keempat. Saya sebut balik berapa sebab bulan lepas kita sebut pasal apa? Cerita apa tentang bulan lepas? Isra' dan Mi'raj. Itu yang saya sebut balik, tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan semua ada kitab? Ada lah. Ramai yang hafal tu. Tak apa, tuan-tuan. Hafal lagi bagus. Baik, kita tengok yang keempat. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang, saya mesti beribadah dalam keadaan sentiasa ingin menambahnya. Maksudnya kita beribadah dalam keadaan kita ingin menambahnya. Ini teguran pertama untuk saya lah, tuan-tuan. Kalau kita baca Quran, kita semangat nak baca lebih. Boleh lah. Kalau kita sembahyang sunat, kita semangat nak sembahyang lebih. Gitulah dan seterusnya. Buat ibadah dalam keadaan kita ada semangat untuk menambahnya. Macam kita lah, tuan-tuan. Kalau di dunia ni, kalau kerja gaji, satu kerja gaji 5,000, satu lagi kerja gaji 20,000. Tuan-tuan ambil yang mana? 5,000. Kita ambil 20. Betul tak? Bukan senang nak dapat, tuan-tuan. Jusasi, tuan-tuan, baru 20. Bila tahun kita nak dapat. Tapi kita, tuan-tuan, kalau boleh kita nak gaji banyak. Amalan yang kita buat ni, tuan-tuan, kita akan lihat di akhirat kelak, tuan-tuan. Kat dunia tak tengok, akhirat nanti. Jadi kena ada semangat, kena ada kesedaran, tuan-tuan. Ni yang kita beramal ni bukan kosong. Yang kita beramal ni nanti, tuan-tuan. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang tanaman untuk akhirat. Kita tuai di akhirat nanti, tuan-tuan. Kat dunia tak nampak, akhirat nanti nampak. Jadi kena ada kesedaran, tuan-tuan. Kena ada ilmu, kena ada kesedaran. Sampai satu masa kita akan mati, tuan-tuan. Sampai satu masa kita akan mati. Saya semalam tengok YouTube, tah macam mana tah lalu video apa? Exhum. Saya tak sebut pun tak kerti, tuan, bahasa orang putih. Maksud dia mayat yang dalam kubur tu dipindah ke tempat lain. Dia panggil apa? Exhum ke? Macam tu lah. Mereka rupa-rupanya saya tengok di luar negara tu lah, yang bukan beragama Islam lah. Di negara-negara yang tanah mahal kan. Jadi mereka ni rupanya tiap-tiap tahun kena bayar. Apa dalam kubur tu kena bayar tu setahun berapa. Mereka sewa tanah kubur tu. Jadi bila mereka dah tak mau bayar, mayat itu memang akan dipindahkan. Jadi yang saya tengok tu yang non-Muslim lah. Saya tengok banyak negara tu tak apa yang buat tu. Jadi mereka gali balik
kubur. Ada yang dah 18 tahun dia bayar. Lepas tu dah tak boleh nak bayar. Disebabkan tak boleh bayar, kena halau pada kubur tuan. Bukanlah halau tak dipindahkanlah tuan-tuan. Saya tengok, takkan juga depa tu. Ni bukan di Malaysia tuan, di luar negara tuan-tuan. Mungkin tanah kurang kot. Sampai saya pun terfikir dah mati pun macam tu. Jadi tuan-tuan, saya tengok agak benda yang sama tuan-tuan, yang berlaku pada kita juga. Bila dia gali kubur balik dah 18 tahun, tengok mayat yang dah 18 tahun tuan-tuan. Yang dia bergali kubur, buka keranda tuan-tuan. Kemudian nampak ada air dalam tu, air mayat dalam, nanti dia pun nak buang orang lain pula. Maka terkenanglah diri kita tuan-tuan. Saya pun akan jadi macam tu, betul tak? Sama ada Muslim ataupun non-Muslim, sama ada orang Islam itu yang baik, orang Islam yang tidak baik, hujung cerita dia sama, betul tak? Hujung cerita dia sama, duduk dalam kubur. Bila nak masuk kubur, yauma la yanfa'u malun wala banun, selalu kita dengar hari yang mana tak bergunanya harta, tak bermanfaatnya anak. Illa man atallaha biqalbin salim, yang datang pada Allah dengan hati salim, yang baik. Orang yang hati yang baik ni tuan, bila ibadah semangat nak tambah hati baik tu. Tahu nanti di akhirat dia akan tengok amalan dia. Tentang free-free tuan-tuan tengoklah sikit tuan-tuan. Betul tak? Kita kan bila kita tengok dia ada kesedaran tuan-tuan. Tengok video-video macam mana dia perpindahkan kubur-kubur lama tuan-tuan. Ada kesedaran lah hati. Sebab itu tahu ni. Dalam Quran musuh kita tengok tuan-tuan. Baru kita kesedaran. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah di atas muka bumi, tengok bagaimana kesan akibat yang ditimpakan pada orang yang mendustakan ayat Allah. Dan ni senang tuan-tuan, buka YouTube tengok. Betul tak? Dan ni senang. Tengok bagaimana mayat dah rosak. Tak ada orang tinggal harta, betul tak? Harta tinggal, anak bini tinggal. Kita pergi dengan amalan. Jadi bila kita ada kesedaran macam tu tuan-tuan, dan dalam hadis Nabi pun sebut sallallahu alaihi wasallam, kita pergi ke kubur 3 kan, semua orang tahu. Harta, ahluhu, ahli keluarga, harta dan amalan. 2 balik, 1 tinggal. Harta, kita kaya lagu mana pun, adik-beradik kita main naik Velfire, naik Alphard, naik Porsche Cayenne, naik Hummer, kaya tuan-tuan. Semua main pakai hantar kita ke kubur. Tapi berapa lama pun nak duduk tuan-tuan kat situ? Betul tak? Kok mana pun mesti tinggal lah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan ingat bila lalu kita melalui di kubur, kita mati nanti tinggal tu sampai hari kiamat lah. Betul tak tuan-tuan? Adalah kot nak main tengok sekali-sekala tuan-tuan. Tapi orang tinggal tu sampai hari kiamat lah, ila yaumil qiyamah. Jadi tuan-tuan, balik harta, ahli keluarga pun balik. Tak ada orang nak tidur situ tuan-tuan. Sayang lagu pun mana pun anak ataupun isteri ataupun suami tuan-tuan, nak tidur atas kubur tu pun fikir banyak kali kot. Kita pun tak mau tidur tuan-tuan di situ. Jadi bila kita ada ilmu, ada kesedaran untuk kita tambah amalan. Kemudian tidak merasa cukup dan tidak kenyang. Sudah tidak bosan dah tuan-tuan. Saya perlu menghampirkan diri kepada Allah dengan amal-amalan sunat sebagaimana menyahut seruan Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis. Jadi dah buat ibadah wajib, semangat melakukan ibadah-ibadah sunat. Memanglah tuan-tuan, kalau tuan-tuan melakukan yang wajib, memadai lah tuan-tuan untuk tuan-tuan masuk syurga. Tapi tuan-tuan takkan naik darjat yang tinggi. Kan ada seorang sahabat Nabi, dia bertemu dengan Nabi SAW, dia sebut dia nak buat yang wajib je, dan dia akan tinggal segala yang haram. Adakah dia selamat, yang masuk syurga? Kata Nabi, ya, na'am. Kalau dia benar betul. Siapa dalam hidup dia buat yang wajib je, semayang yang wajib, puasa yang wajib, tapi syarat dia jangan buat maksiat langsung. Kalau terjebak, cepat-cepat taubat. Kita tak dapat lari pada maksiat tuan-tuan. Tapi kalau jatuh, cepat-cepat taubat. Orang lagu ni dia selamat di akhirat. Tapi kalau orang yang banyak melakukan ibadah sunat, nanti hadis ni sebut tuan-tuan, dia duduk di satu makam yang lain. Makam yang mana orang yang tak buat ibadah sunat tak duduk di situ. Baik, kita tengok dalam hadis Qudsi. Tuan-tuan tahu boleh sebut hadis Qudsi ni, maksud dia dalam hadis tu seolah-olah Allah Ta'ala berbicara tuan-tuan. Allah Ta'ala berbicara, Allah Ta'ala berkata. Tapi susunan ayat dia daripada Nabi SAW. Beza dengan Al-Quran. Al-Quran juga memang kalamullah. Quran itu kalamullah.
kata-kata Allah, tapi susunan perkataan itu daripada Allah Azza wa Jalla. Susunan perkataan tu. Sebab itulah hadis kursi tak boleh baca dalam solat, tuan-tuan, tak boleh. Dah hadis kursi baca dia tak dapat macam baca Al-Quran. Baca Al-Quran satu huruf 10 pahala kan. Alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10. Hadis kursi tak dapat macam tu. Jadi bila sebut hadis kursi, hadis yang mana Allah berbicara tapi susunan perkataan dia daripada Nabi SAW. Allah Ta'ala ilhamkan makna daripada Nabi SAW. Rasulullah lah yang susun perkataan dia. Baik. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis kursi, man ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in habbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannah wa in ista'adani la'uidannah wa ma taradtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsi 'abdi mu'min yakrahu al-maut wa akrahu masa'atah. Baik. Makna dia apa? Siapa yang memusuhi kekasihku, waliku, wali Allah. Sebut wali Allah ni, wali ni banyak maksud, tuan-tuan. Wali yang melindungi, kekasih, penolong. Banyak maksud dia. Tapi bila sebut sama juga pelindung, wali juga. Macam wali nikah. Wali nikah juga merujuk kepada apa? Orang yang boleh mengahwini seorang perempuan kan, yang melindungi, yang menjaga, wali. Tapi dalam ni waliullah kita sebut adalah kekasih Allah yang dilindungi oleh Allah. Barang siapa yang memusuhi waliku. Siapa wali Allah? Saya pernah sebut kat tuan-tuan sebelum ni. Siapa wali Allah, tuan-tuan? Dua je sifat dia. Wali Allah bukan orang yang boleh jalan atas yang, bukan. Wali Allah bukan orang yang dalam hujan dia naik motor tak basah, bukan. Wali Allah bukan orang yang ada berbagai-bagai apa yang orang nampak macam karamah, tuan-tuan. Sebab sihir juga benda yang pelik. Sihir. Kita tengok dalam Quran kan, tukang sihir Firaun, baling tongkat, baling tali, apa, saharu a'yunan nas, disihir mata-mata orang yang tengok. Hatta Nabi Musa alaihi salam pun ka'annah apa, annaha tas'a, orang nampak tongkat dengan tali itu bergerak macam ular. Hebat sihir tu, tuan-tuan. Sampai Nabi Musa alaihi salam fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Nabi Musa pun takut, tuan-tuan. Subhanallah. Sihir, tuan-tuan. Nabi Musa tengok kayu dengan tongkat tu bergerak macam ular. Nabi Musa dalam hati tu terdetik takut. Kata Allah, la takhaf, jangan takut. Lempak tongkat kan, maka jadi hayatun, maka jadi ular, makan, tuan-tuan, yang lain habis. Tapi nak cerita sihir juga, orang nampak pelik, orang nampak hebat. Jadi macam mana kita nak beza antara sihir dengan karamah, tuan-tuan? Contohlah karamah. Karamah ni maksud dia apa? Dia ada mukjizat, dia ada irhas, dia ada apa? Istidraj, dia ada karamah, dia ada ma'unah, kan panjang cerita dia tu. Tapi mukjizat ni kita tak irhas bagi Nabi sebelum jadi Nabi, mukjizat bagi Nabi, banyaklah mukjizat Nabi kan. Nabi keluar air di tangannya, Nabi Musa dengan tongkatnya, Nabi Isa boleh menghidupkan orang yang mati dan sebagainya, tuan-tuan. Dan mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Karamah ni, tuan-tuan, bagi orang yang baik, kekasih Allah, benda-benda yang pelik berlaku pada dia kita panggil karamah. Ada tak karamah? Dalam Quran sebut karamah. Ada orang dia tak percaya karamah, Mu'tazilah. Dan ada sebagai orang dia tak percaya karamah. Yang tak percaya karamah ni peninglah, tuan-tuan. Karamah sebut dalam Quran. Contoh dia siapa? Maryam. Maryam bukan Nabi, Maryam bukan Rasul. Dalam Quran sebut ketika mana Nabi Zakaria, pak saudara Maryam kan, nak hantar makanan, tengok dekat Maryam tu pada musim panas ada buah musim sejuk. Waktu musim sejuk ada buah musim panas. Mana boleh macam tu, tuan-tuan? Betul tak? Dari segi akalnya mana boleh. Musim panas mana ada buah musim sejuk. Musim sejuk mana ada buah musim panas. Tapi ada, tuan-tuan. Jadi Nabi Zakaria alaihi salam, pak saudara pada Maryam, tanya, anna laki hadha? Ambil mana ni? Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Direct Allah bagi. Jelas, tuan-tuan.
Ini karamah tuan-tuan bagi Maryam. Daripada Allah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini jelas karamah ada tuan-tuan. Baik. Kemudian cerita Juraish, tuan-tuan tahu kan Juraish. Panjanglah cerita Juraish ni tuan-tuan. Juraish ni wali Allah juga, Juraish. Yang mana dia dituduh berzina kan. Cerita dia panjang, saya ringkas je tuan-tuan. Dia dituduh berzina. Maka dia orang datang ke tempat Juraish, orang bagi runtuh tempat dia, orang pukul Juraish. Ni Bani Israel tuan-tuan, daripada keturunan Bani Israel. Orang pukul dia sebab orang kata dia berzina kan. Orang tuduh dia berzina dengan seorang pelacur yang cantik, dan anak tu katanya anak Juraish. Juraish kata mana budak tu? Maka Juraish cucuk perut budak tu. Budak kecil ni, Juraish cucuk. Man abuk, siapa ayah hang? Dia kata tu gembala kambing. Bayi tu bercakap bila Juraish cucuk tuan-tuan. Ini karamah tuan-tuan. Ini hadis sahih tuan-tuan. Cerita bab karamah. Ada lagi tak bab karamah? Oi banyak. Cerita Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud yang budak tu kan, yang raja tu nak bunuh tak boleh tu. Bawa ke mana? Mula-mula nak bawa ke gunung kan. Lempak ke bawah tentera, so tentera bawa ke gunung. Dia keluar pada agama, lempak bawah. Budak tu doa, Allahumma akfinihim bima syi'it. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada kejahatan mereka seperti mana yang kamu. Bergoncang gunung, mereka semua jatuh mati, budak tu selamat. Kemudian bawa ke laut. Kalau dia tak mau keluar pada Islam, lempak ke tengah laut. Tengah laut tuan-tuan, kita juara Olimpik pun tuan-tuan, kalau laut tengah bergelora tuan-tuan, lempak mati tuan-tuan. Jadi bila sampai tengah laut, dia nak lempak budak tu, budak ni doa, Allahumma akfinihim bima syi'it. Ya Allah, selamatkanlah aku seperti mana yang kau mahu. Selamatkanlah aku daripada kejahatan mereka seperti mana yang kau mahu. Terbalik kapal, mati semua. Dia relax je balik tuan-tuan. Karamah memang ada tuan-tuan. Ma'unah pertolongan Allah bagi orang yang biasa tuan-tuan. Orang beriman yang biasa. Baik tuan-tuan. Sihir tuan-tuan tahulah, orang yang guna jin. Tapi pelik juga. Macam tadi saya sebut. Istidraj orang yang jahat, orang yang banyak maksiat, tapi hidup dia senang, hidup dia kaya, macam Firaun kan. Jahat, tapi penuh kekayaan, penuh kekuasaan, diberi kesihatan. Sampai sebagai riwayat kata Firaun ni tak pernah sakit. Istidraj sungguh sampai dia mati tuan-tuan. Itu istidraj, benda yang pelik, tapi untuk sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Baik, jadi siapa yang wali Allah tuan-tuan? Kalau tuan-tuan ingat dalam 2-3 bulan lepas, apa ciri wali Allah tuan-tuan? 2 je. Ingat tak? Tak ingat? Ni yang hafal ramai hafal. Yang ada buku tak ingat tak apa, dia tengok buku. Yang hafal je tuan-tuan. Yang hafal macam mana? Ingat tak? Tak ingat. Wali Allah ni bukanlah seperti yang mana kita harap dia boleh jalan tayak lah, dia boleh buat benda yang bukan-bukan tuan-tuan. Boleh jadi ada, saya tak nafikan ada karamah. Tapi kita bukan beramal untuk karamah. Jangan, orang yang beramal untuk karamah ni dia tak ikhlas tuan-tuan. Betul tak? Orang yang beramal untuk mendapat karamah, dia takkan dapat karamah. Takut-takut nanti syaitan yang goda dia tuan-tuan. Syaitan yang goda dia. Beramal ni memang semata-mata kerana Allah. Orang yang beramal ni nak tahu kedudukan ni di syurga pun tak boleh. Pernah saya sebut kat tuan-tuan kan, ada seorang sahabat Nabi SAW, dia ni rajin kuat ibadah, tapi dia ni ada keinginan, dia nak tahu bagaimana kedudukannya di sisi Allah. Dia ni kedudukan di sisi Allah macam mana. Bukan dia nak beramal kerana manusia, bukan dia nak beramal kerana nak apa, karamah tak. Tapi dia rajin beramal, tapi dia teringin nak tahu di mana kedudukan dia di sisi Allah. Maka turun ayat Quran. Macam mana ayat dia? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, falyamal 'amalan salihan, perbanyakkanlah melakukan amal yang soleh, wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan mensyirikkan Tuhannya dengan apa-apa pun. Maksudnya dalam kita beribadah ni, kalau duk fikir aku punya kedudukan nanti di manalah ni banding dengan orang yang lain, tuan-tuan, jangan. Kita beramal semata-mata kita nak Allah Ta'ala redha pada kita, mardatillah, tuan-tuan. Apatah lagi beramal untuk dapat, tuan-tuan, beramal baca ni 1000 kali, baca ni berapa juta kali, nak dapat karamah-karamah, niat pun dah tak ikhlas, tuan-tuan. Sedangkan Quran dah sebut wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tak diperintahkan melainkan mengikhlaskan agama, tuan-tuan. Apa sahaja kerja-kerja agama memang khalisatan liwajhillah. Segala kerja agama, tuan-tuan,
Mesti semata-mata kita harap pahala di sisi Allah, tuan-tuan. Yang penting Allah Ta'ala redha pada kita, tuan-tuan. Itu yang kita nak. Baik, jadi tuan-tuan, wali ni dua sifat, tuan-tuan. Dalam surah Yunus sebut. Dalam ayat 62 63 kot. Lebih kurang 62 63 surah Yunus. Kata Allah Azza wa Jalla, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahawanya kekasih Allah ni, siapa yang mencapai makam wali Allah ni, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut. Dalam hati ni tak ada perasaan takut yang ganggu hidup dia. Walahum yahzanun, dan dia tidak berduka cita dalam hidup dia. Kalau dia betul-betul wali, tuan-tuan. Tapi kalau ada orang kata wali, tuan-tuan, tapi sembang pun mulut mencarut, tuan-tuan. Kalau sembang pun benda-benda yang lucah, tuan-tuan. Kalau mulut ni pun duk sebut perkataan yang tak sepatutnya, dia bukan wali, tuan-tuan. Walaupun orang kata dia wali. Wali ni tak ada, tuan-tuan. Nak kita tengok, nak tahu wali tak wali waktu dia susah, tuan-tuan, macam mana. Manusia ni, tuan-tuan, waktu dia susah bagaimana, tuan-tuan. Itu kita tahu kedudukan kita. Kalau kita ditimpa musibah yang berat, macam mana kita, tuan-tuan, waktu tu boleh tahu kedudukan kita. Kita ditimpa musibah yang berat tapi boleh tenang, sabar. Itu tanda hubungan yang baik dengan Allah, tuan-tuan. Tapi bila kita ditimpa musibah, kita merungut. Mula kita apa? Macam-macam kita sebut, tuan-tuan. Masih lagi jauh makam wali, tuan-tuan. Baik. Jadi, tuan-tuan, ciri wali dua ya. Pertama kata Allah, wali ni dia tak takut, dia tak sedih. Siapa dia? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dua je ciri dia. Adalah orang yang beriman, yakni akidah dia betul, biar betul yang akidah dia. Dia beriman sebenar-benarnya, akidah yang benar, ahli sunnah wal jamaah. Iaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan dia bertakwa pada Allah. Itu ciri wali, dua je. Iman dan takwa. Selalu kita sebut beriman, bertakwa, betul tak? Berilmu, beriman, bertakwa. Banyak sekolah agama, tuan-tuan. Pergi sekolah agama, tengok dia punya moto sekolah. Berilmu, beriman, bertakwa. Berilmu, beriman, bertakwa. Sebab iman dan takwa itu ciri wali, tuan-tuan. Siapa iman dia betul, akidah dia betul, dan dia bertakwa, tuan-tuan. Takwa ni maksud dia tinggal buat segala yang wajib, tinggal segala yang haram. Itu takwa. Dia wali. Fakullu mu'minun taqiyun fahuwa lillahi wali. Setiap-tiap orang yang beriman dan dia bertakwa, segala yang wajib ni dibuat elok-elok, dan yang haram ni ditinggal semua, maka dia di sisi Allah dia wali. Boleh ya? Baik. Kemudian, sebab saya pernah dengar orang sebut, dia kata kat saya, kita ni kalau tengok orang hisap dadah tepi apa, orang hisap dadah, jaga-jaga, kata boleh jadi yang hisap dadah tepi jalan tu dia wali Allah. Wali hisap dadah ke? Ini penghinaan bagi agama, betul tak? Ada orang sebut orang perempuan kalau dia tak pakai tudung pun. Pernah saya dengar orang sebut. Pernah saya dengar. Pelik lah, tuan-tuan. Dia kata kalau ada seorang lelaki, isteri dengan anak dia tak pakai tudung, boleh jadi dia ni dekat dengan Allah. Macam mana? Tuan-tuan, kalau zahir pun kita tak taat pada Allah, macam mana batin boleh jadi wali pula, tuan-tuan? Zahir ni melambangkan yang batin, tuan-tuan. Betul tak? Zahir ni melambangkan batin. Batin baiklah zahirnya. Kalau batin ni rosak, zahir rosak. Tak ada, tuan-tuan, kita jumpa orang yang pergi bunuh orang lah, pergi rompak lah, pergi fitnah orang lah, pergi ngadu domba lah, tiba-tiba kata, kenapa hang buat lagu ni? Aku walaupun buat lagu ni tapi hati aku ni ikhlas, baik. No. Kalau hang buat macam ni, tunjuk hati hang tak baik. Sebab tu Nabi SAW bila tengok ada orang semayang kan, bergerak kan, main janggut. Main janggut. Apa kata Nabi SAW? Lau khasha'at qalbu hadha la khasha'at jawarihuhu. Kalaulah dia ni hati dia khusyuk, maka khusyuk anggota dia. Betul tak? Kalau dia khusyuk hati dia, anggota dia pun khusyuk. Tapi disebabkan hati dia tak khusyuk, anggota dia pun menerawang ke tempat macam-macam, tuan-tuan. Kalau hati tu kotor, banyaklah maksiat yang dia buat. Kalau hati tu bersih, takut, tuan-tuan, nak buat maksiat. Jadi satu benda yang sangat menipu lah kalau dia sebut, aku ni walaupun tak tutup aurat, hatiku ni baik. No. Hang tak tutup aurat, tanda hati hang ingkar pada Allah Azza wa Jalla. Yang suruh tutup aurat ni Allah, dan hang tak mau tutup. Hati hang ingkar pada Allah, macam mana boleh kata hati yang ingkar pada Allah hati yang baik? No.
Baik. Kemudian itu wali Allah. Maka aku mengisytiharkan perang terhadapnya. Siapa yang memusuhi wali Allah, kekasih Allah, Allah Ta'ala isytihar perang. Ini bahaya tuan-tuan. Pada siapa-siapa lah tuan-tuan. Jaga-jaga lidah kita dengan ulama tuan-tuan. Jaga-jaga tuan lidah kita dengan ulama, dengan orang yang ada ilmu. Terutama tuan-tuan pada orang yang jahil ataupun ustaz-ustaz muda tuan-tuan. Sebab kadang-kadang kita tengok ada ustaz-ustaz muda tuan-tuan, ni teguran untuk diri saya. Kadang-kadang lancang sangat lidah tu. Betul tak? Dalam menghentam tok guru yang dah tua tuan-tuan. Ustaz-ustaz yang dah tua, yang dah banyak sumbangannya pada agama tuan-tuan. Mungkinlah ustaz tu sebut benda-benda khilafiyah tuan-tuan yang boleh kita toleransi. Tapi kadang-kadang kita tengok di internet ada ustaz-ustaz muda ni, bila dia dapat poin dia balun sungguh tuan-tuan. Pahaman yang teruk lah, jiwa macam-macam dia sebut tuan-tuan. Teruk, duduk hentam saja. Teruk sungguh. Padahal benda dia sebut tu boleh kita bertoleransi, boleh kita lapang dada. Ni bahaya tuan-tuan, akhir zaman ni saya tengok. Bahaya kadang-kadang. Ada orang sebahagiannya lah, bila ada ilmu agama, dia bawa fitnah dalam masyarakat. Itu bahaya tuan-tuan. Bukan bawa masyarakat pada agama, bawa fitnah dalam masyarakat tuan-tuan. Gaduh, bertelagah benda-benda yang tak selesai tuan-tuan. Jaga-jaga tuan lidah kita ni. Takut kita duk ungkap-ungkap ni mati hati kita tuan-tuan. Ada tak jadi? Ada. Saya pernah sebut kat tuan-tuan kan, ada satu ulama nama dia Abdullah Al-Qasimi. Wahabi tuan-tuan. Dia Wahabi lah, ikut ajaran Wahabi daripada Riyadh. Abdullah Al-Qasimi. Dia orang yang hebat tuan-tuan. Dia karang kitab banyak. Antara kitab dia membela hadis Nabi, melawan golongan anti hadis pada tahun 1930-an, 40-an. Dan dia orang yang hebat tuan-tuan, hafal Quran, hafal hadis, ada ijazah dalam bidang agama. Daripada Arab Saudi tu, dia pergi ke Mesir mengaji di Al-Azhar. Abdullah Al-Qasimi. Tuan-tuan tahu aliran kita panggil Wahabi ataupun depa gelar diri depa sebagai Salafi, ikut depa lah tuan-tuan. Dia kan agak keras dengan macam kita lah zikir lepas sembahyang ni, sebahagian depa kan keras. Bid'ah, talqin bid'ah, sebahagian depa sebut ini tambah ibadah, boleh rosak, macam-macam tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca buku depa agak keras tuan-tuan. Maulid Nabi pun bid'ah, sesat. Benda-benda yang susah nak toleransi. Boleh toleransi, tapi sebahagian depa kadang-kadang memilih jalan yang keras. Abdullah Al-Qasimi ni bila dia pergi ke Mesir, dia mengaji di Mesir, dia hentam habis syekh-syekh di Al-Azhar tu. Tulis buku bantai syekh-syekh dia, bab tabaruk, hentam syekh-syekh dia. Oh dahsyat tuan-tuan. Last kali mati dia keluar agama tuan-tuan, Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi keluar Islam. Dia jadi etis, asalnya punya hebat. Dia ada tulis satu buku membela Muhammad bin Abdul Wahab. Tuan-tuan tahu Muhammad Abdul Wahab? Wahabi lah, orang panggil Wahabi tu kan. Ada ulama yang puji dia, ada ulama yang tolak dia. Saya tak nak sebut lah pasal Muhammad Abdul Wahab ni, tapi ajaran Muhammad Abdul Wahab ni bukanlah ajaran yang sesuai di Malaysia ni tuan-tuan. Sebab dia adalah ajar dia bermazhab Hanbali, kita mazhab Syafi'i tuan-tuan. Akidah kita Al-Asy'ariyah. Tapi saya pergi di Qatar tu, orang Qatar tu memang masjid besar dia Qatar tu Masjid Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau sembang orang Qatar bab Muhammad bin Wahab ni kata mujaddid. Oh depa semangat tuan-tuan. Ambil pilah kat depa. Tapi saya nak ceritanya Muhammad bin Wahab ni adalah perbahasan ulama tentang dia tuan-tuan. Tapi ada orang yang tolak Muhammad bin Wahab. Jadi Abdullah Al-Qasimi ni bela lah Muhammad bin Wahab ni, dia tulis satu buku. Hebat tak hebat buku dia tu, sampai Imam Masjidil Haram pada zaman tu tahun 1930-an, tak silap saya, lama dah kita pun tak lahir gitu tuan. Bila dia baca buku Abdullah Al-Qasimi tu dalam membela Muhammad Abdul Wahab ni, sampai kata Imam Masjidil Haram tu, laqad dafa'a Al-Qasimi maharul jannah bikatbi kitabi hadha. Qasimi ni dia telah bayar mahar nak masuk syurga sebab dia tulis buku ni dalam membela Muhammad Abdul Wahab. Ceritanya dalam pandangan di Mekah Madinah tu hormat dia ni, Abdullah Al-Qasimi ni. Hebat dia, bela hadis Nabi. Antara buku yang hebat, buku dia hentam dia menolak golongan anti hadis ni, Quraniyun. Last sekali yang pening dia jadi etis tuan-tuan. Sebelum tu dia duduk hentam ulama Al-Azhar, dia tulis buku dah hentam habis ulama Al-Azhar. Itu kita risau tuan-tuan. Dalam kegairahan kita mendapat ilmu tuan-tuan, kita hilang adab. Ini bahaya tuan-tuan. Gairah dapat ilmu, hentam habis. Benda khilafiyah kita hukum sesat.
bid'ah, kafir. Sedangkan ada ruang untuk kita bertoleransi. Last kali jadi ateis tuan-tuan. Dan dia tulis buku. Sebab tu dia Arab, antara nama tokoh ateisnya hebat dia Al-Qasimi. Antara tokoh ateisnya hebat Al-Qasimi. Antara buku dia tulis, antara buku, banyak buku dia tuan-tuan, buku ateis lah, memang duk hentam Tuhan lah. Antara buku yang dia tulis Al-Kaun Yu'arriful Ilah, tahun 1986. Dia mati tahun 1990-an, 1986. Gambar buku tu pun orang perempuan pakai purdah macam perli Islam lah. Apa makna Al-Kaun Yu'arriful Ilah? Makhluklah yang mentakrifkan Tuhan. Makna dia apa? Tuhan tak ada, makhluk yang buat. Orang Islam mencipta Allah sebagai Tuhan dia. Orang Kristian sekian, orang Hindu sekian, orang Yahudi sekian. Makhluklah yang mentakrifkan Tuhan. Tuhan tu tak ada. Nama tajuk buku pun teruk lah tuan-tuan. Dan dia sampai ke sudah mati tuan-tuan. Dia tak ijtihad Islam, mati di Mesir. Tuan-tuan tengok tuan-tuan. Itu bahaya tuan-tuan ni, nampak ni. Dalam kita gairah tuan-tuan, bab khilafiyah ni, jaga lidah tuan-tuan. Betul tak? Takut kita duk hentam ni, yang kita hentam wali-wali, tok guru. Dia dah risau, dia dah mencapai makam wali di sisi Allah. Itu bahaya tu. Kan ada perkataan apa? Luhumul ulama masmum. Daging ulama itu beracun. Kita tahu kan, bila kita mengumpat orang, macam kita makan dia. Betul tak kan? Makan daging dia. Ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumu. Kita mengumpat orang, dari segi rohaninya, macam kita makan daging dia. Itu kalau orang biasa. Tapi kalau kita mengumpat, kita hentam, kita kutuk ulama, dan ulama itu di sisi Allah dia makam dia wali, kita makam daging ulama. Daging ulama itu beracun. Apa jadi? Mati hati rohani tuan-tuan. Buta hati tuan-tuan. Bahaya bila kita hentam para ulama. Itu bahaya dia. Kemudian tuan-tuan, tidak ada satu pun perbuatan yang mendekatkan diri bertakarub kepada aku oleh hamba-Ku yang lebih aku cintai, selain daripada kewajipan-kewajipan yang aku fardukan ke atasnya. Ingat, amalan yang paling Allah Ta'ala suka adalah yang wajib. Yang paling Allah Ta'ala suka yang wajib. Kita mula-mula difardukan 50 waktu kan, kita bincang lah bulan lepas. Kemudian Allah Ta'ala kurangkan dengan rahmat Allah jadi 5 ni apa? Zuhur dulu kan. Sebab Nabi SAW bila turun daripada Arash tu, solat yang pertama adalah Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. 5 ini dipilih daripada solat-solat yang lain. Pasal apa solat ni diwajibkan? Sebab solat inilah yang paling Allah Ta'ala sayang. Jadi tuan-tuan, dalam bab-bab semayang ni tuan-tuan, hak 5 ni lah kita semayang betul-betul. Ada setengah orang yang 5 waktu ni dia semayang biasa tuan-tuan. Tapi bila dia semayang sunat taubat ke, semayang sunat apa, tahun situ dia menangis. Bagus tuan-tuan, bukan tak bagus. Bagus. Tapi sepatutnya kalaulah kita boleh sedih, kita boleh khusyuk sungguh, tumpu sungguh-sungguh dalam solat hajat, dalam solat taubat, dalam solat apa? Tasbih, kita boleh tumpu. Sepatutnya dalam solat fardu sekali ganda lagi tuan-tuan. Sebab solat fardu lah solat yang paling Allah Ta'ala sayang. Dalam banyak-banyak puasa, paling yang Allah Ta'ala sayang puasa Ramadan. Tu Allah Ta'ala wajibkan. Ada orang kadang-kadang puasa Ramadan dia pandang apa? Remeh, betul tak? Sampai ada orang sebut, kalau nak berjimat dengan isteri, makan dulu. Apa ni tuan-tuan? Saya tahulah khilaf di kalangan ulama. Kalau ikut jumhur tak boleh. Makan dulu pun kena juga tuan-tuan. Ada sebagai ulama kata makan dulu tak kena. Tak apa. Tapi kita tak boleh sebut lagu tu tuan-tuan. Betul tak? Kok mana buang kena puasa? Kok mana pun elakkan benda-benda lagu tu? Itu makruh cium isteri waktu kita berpuasa. Tak mau ke arah tu. Baik. Jadi hak wajib ni buat sungguh-sungguh. Kalau zakat keluar yang terbaik. Ingat yang wajiblah yang paling Allah Ta'ala sayang. Boleh lah. Kemudian, hamba-Ku akan terus beramal menghampiri diri kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunat sehingga aku mencintainya. Buat ibadah sunat sampai Allah Ta'ala sayang. Tuan-tuan, nak dapat cinta Allah, kena rajin buat ibadah sunat. Kena rajin tuan-tuan. Kemudian, mana ni? Apabila aku sudah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia memukul, dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Jika dia memohon sesuatu dariku, nescaya aku berikannya. Dan jika dia memohon perlindungan aku dari sesuatu, nescaya aku melindunginya. Aku tidak pernah ragu daripada sesuatu yang aku lakukan.
seperti mana aku ragu hendak mengambil nyawa hamba-Ku yang mukmin, di mana dia benci maut sedangkan aku tidak suka menyakitinya. Baik, jadi tuan-tuan, ni bahasa tuan-tuan dia sebut ni bahasa kiasan tinggi. Aku menjadi pendengaran, bukan maksud Allah Ta'ala jadi pendengaran kita sungguh. Aku menjadi penglihatan ni, bukan. Ni cerita kasihnya Allah tuan-tuan pada hamba-Nya. Dan ini juga menjadi tanda orang tu dah mencapai wali ke belum. Tuan-tuan boleh cek diri tuan-tuan, saya boleh cek diri saya tuan-tuan. Dah sampai wali ke belum, tengok ni. Kalau dah sampai sini, wali. Belum sampai, wali. Maksudnya bila dah Allah Ta'ala kasih, dah jadi kekasih Allah, Allah Ta'ala jadi penglihatan. Makna dia apa? Mata ni tak senang tengok benda yang haram. Allah Ta'ala jadi pendengaran. Telinga ni tak suka dengar benda yang haram. Cek balik diri kita semua tuan-tuan. Yang ketiga, Allah Ta'ala jadi apa? Tangan ni dia takkan pukul kecuali yang Allah Ta'ala redha. Takkan buat benda yang, takkan sentuh benda yang haram. Kaki ni takkan berjalan ke tempat yang haram. Itu tanda tuan-tuan. Dalam hadis yang disebut, fabi yasma', fabi yubsir, fabi yabtish, fabi yamshi. Dengan aku dia melihat, dengan aku dia mendengar, dengan aku dia memegang, dengan aku dia berjalan. Jadi kalau kita masih lagi tuan-tuan tengok benda-benda yang apa? Haram, telinga ni suka dengar gosip-gosip yang haram, kita punya kaki, tangan masih lagi buat dosa tuan-tuan, suka buat dosa tuan-tuan, belum lagi mencapai darjat kewalian. Saya pernah jumpa orang tuan-tuan, pernah jumpa orang ustaz, seorang ustaz. Saya habiskan tuan-tuan cerita ni, kita dah isyak. Akan datang kita sambung yang kelima tuan-tuan, akan datang yang kelima. Saya pernah jumpa seorang ustaz. Dia kalau kuliah subuh tuan-tuan, orang tak tidur. Dia kuliah boleh bagi orang menangis, boleh bagi orang gelak. Hebat Orang boleh nangis dan orang boleh gelak. Tak apalah. Saya naik kereta dengan dia. Saya kagum dengan dia. Serban tak lepas atas kepala. Bila saya naik kereta dengan dia, dia dengar lagu Ellie Cat tuan-tuan. Sampaikanlah salam, aku tunggu di pintu syurga. Masa ni saya pun pening. Tadi ceramah okey dah tuan-tuan. Dia suka lagu-lagu bahari tuan-tuan. Lagu-lagu lama tuan-tuan. Lagu-lagu bahari dia juga suka tuan-tuan. Lagu Jiwang Karat ni kalau naik kereta dengan dia, saya pun termenung. Belum wali lagi ikut ni. Itu satu. Yang kedua, saya pernah jumpa kat orang. Pernah saya sebut kat tuan-tuan, saya sebut lagi sekali je tuan-tuan. Pernah saya sebut dah, saya ingat saya. Ada satu orang, serban atas kepala tak tinggal. Bagus pakai serban tuan-tuan. Macam Ustaz Jo pakai, bagus. Jadi tuan-tuan, ada orang saya pernah jumpa, dia pergi mana-mana serban. Pergi Pek Buntak pakai serban, pergi Bagan Saya serban, merata-rata pergi rumah orang serban, tak lepas serban tuan-tuan. 10 minit sebelum semayang tuan-tuan, sebelum azan dia sampai masjid lah. 5 minit, 10 minit sebelum azan dia sampai masjid lah. Tak miss tuan-tuan. Semangat dia semayang waktu, tak miss. Serban duk pakai tuan, pergi semayang serban atas kepala, balik sangkut. Saya kagum dengan ibadah dia tuan-tuan. Tapi saya pergi rumah dia tuan-tuan, duk tengok Hindustan tuan-tuan. Itu yang saya pun pening. Wali macam mana ni? Saya pun pening ni, wali macam mana ni? Dia suka tengok Hindustan. Dia sanggup serban, dia tengok Hindustan. Tuan-tuan, Hindustan ni pakai purdah ke tuan-tuan? Mana pakai pusat tuan-tuan? Dia tak pusat pun nampak. Dada pun duk, tergelek-gelek tuan-tuan. Jadi saya tengok, saya pun agak, maksud dia boleh wali gila tuan-tuan. So tuan-tuan boleh cek diri kita dah wali ke belum. Tengok mata kita, telinga kita, tengok pendengaran kita, tangan, kaki kita, tengok lagu mana tuan-tuan. Baik, akan datang kita sambung yang kelima. Jadi cukup sekadar tu, saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل منا شقيا ولا محروما ولا متورا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.